Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya mengeluarkan satu kenyataan yang paling menakutkan semua penyakau-penyakau, pencuri dana, penyeleweng harta kerajaan duit rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita tahu, baru-baru ini menantu Muhyiddin diburu SPRM bersama dengan seorang peguam dan dipercayai kedua-duanya telah keluar dari Malaysia dan belum ada rekod mereka sudah kembali ke Malaysia. Nah, saudara-saudara, baru-baru ini dalam sebuah kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui sebuah artikel Astro Awani, ketika berkuasa, ambil hak rakyat, saya kejar sampai kamu masuk penjara, kata PM Anwar. Siapakah yang dinyatakan? Siapakah yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Walaupun tidak jelas nama yang dinyatakan di sini, tiada nama yang dinyatakan, tapi mungkin ada sesetengah pemerhati politik yang percaya yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Muhyiddin Yassin dan juga Tun Mahathir. Rasa-rasanya dalam artikel ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu memastikan mana-mana pihak yang terlibat dengan sebarang kes penyelewengan dana negara akan dihadapkan ke muka pengadilan dan menerima hukuman yang setimpal. Katanya, beliau akan memastikan pihak berkuasa dapat menjalankan tugas penguatkuasaan dengan baik dalam memburu mereka-mereka yang terlibat. Tegas Anwar, perkara itu diambil bukan atas dasar dendam, sebaliknya beliau tidak dapat memaafkan tindakan pihak yang mencuri wang rakyat di saat mereka sedang berdepan dengan situasi yang sukar. Kita juga tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membenci rasuah. Kita juga tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang akhirnya berhadapan dengan beberapa pertuduhan di mahkamah, termasuk dengan rasuah, pengubahan wang haram, penyelewengan dana. Dalam artikel ini, hari-hari aibkan, fitnah dan malukan saya, tekan istri dan anak-anak saya. Akan tetapi saya maafkan. Sebab apa? Sebab saya tak ada masa nak jaga cerita lama, saya cuma mahu jaga negara ini. Sebab itu saya ingatkan kepada petani, pekebun, nelayan dan semua rakyat bahawa ini adalah soal wang negara. Hak rakyat ini tidak boleh digunakan untuk mengayakan mereka. Ketika kamu ada kuasa, kamu ambil tanah, balak, nadir bumi, curi saham, ambil kontrak, ambil hak rakyat. Saya tidak maafkan dan saya akan kejar kamu dan tangkap, dakwa dan masukkan kamu dalam penjara, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program sentuhan Agromadani peringkat negeri Perak di dataran Kerian Permai pada Selasa. Hadir sama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu serta Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad. Dalam pada itu, Anwar turut menempelak tindakan pihak-pihak tertentu yang didakwa mahu mengambil ahli tampuk pemerintahan kerajaan namun mengabaikan nasib rakyat sewaktu berkuasa sebelum ini. Jadi, saudara-saudara, pilihan raya negeri yang bakal diadakan, adakah di sini pilihan rakyat hari ini tetap kepada kerajaan yang pernah memimpin dulu, yang bekas Perdana Menterinya hari ini telah menerima beberapa pertuduhan di mahkamah? Jadi saudara-saudara, adakah di sini kerajaan PHBN yang meneraju kerajaan Persekutuan hari ini juga dengan ini boleh menang selesa PRN sekiranya rakyat memilih PHBN pada PRN yang diadakan di 6 negeri ini? Kalau ini berlaku, habislah Perikatan Nasional. Kala PRU 15, kala lagi PRN.
Itu pun kalau PHBN bakal menang besar pada PRN kali ini. Dalam artikel ini lagi, apabila berkuasa jadi Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan menteri-menteri mereka kaya berlebih-lebihan. Namun apabila SPRM tangkap, kata kita zalim. Sekarang ini pula SPRM cari seorang menantu mantan Perdana Menteri yang lari ke luar negara. Walau tidak menyatakan secara jelas, namun kenyataan Anwar dipercayai merujuk kepada laporan SPRM yang sedang mengesan dua individu bagi membantu siasatan kes rasuah dan penyelewengan proyek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Muhammad Adlan adalah menantu kepada pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saudara-saudara, apakah komen Anda berkaitan dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Akhirnya PM menyatakan akan kejar kamu sampai masuk penjara. Tidak jelas siapa yang dinyatakan, tapi mungkinkah kepada Muhyiddin Yassin, ataupun mungkinkah kepada Tun Mahathir, ataupun dengan Sanusi, ataupun sesiapa saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Tuan-tuan dan puan-puan semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu lagi ahli parlimen bakal dipanggil, bakal disiasat oleh polis. Ahli parlimen itu dari mana? Nah, kita teruskan bersama di dalam channel ini untuk mendapatkan isu-isu hangat. Akhirnya polis Kedah membuat keputusan yang mengejutkan. Salah satu ahli parlimen di Kedah akan disiasat kerana kaitkan ancaman keselamatan terhadap Sanusi. Artikel dari biharian.com. Polis Kedah akan memanggil seorang ahli parlimen di Kedah untuk membantu siasatan berhubung kenyataan yang dikeluarkan dalam satu ceramah pilihan raya negeri di Sungai Petani. Ketua Polis Kedah Datuk Fisol Saleh berkata, setakat ini polis menerima 4 laporan berhubung kenyataan ahli parlimen terbabit melalui aplikasi media sosial. Beliau berkata, kenyataan itu dilihat sebagai suatu fitnah, mengelirukan dengan niat mendatangkan khianat awam yang boleh menggugat ketentraman awam dan negara mengait keselamatan diri Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi. Setakat ini 4 individu yang membuat laporan polis dan sudah dipanggil untuk diambil keterangan. Kita bercakap tentang ancaman keselamatan Sanusi. Timbalan Ketua Polis Negara sebelum ini juga membuat kenyataan bahwa tiada laporan berkaitan ini. Dan maksudnya semuanya selamat. Dan bercakap tentang perangkap yang dihadapi Sanusi, Ayub Han akhirnya membuat kenyataan. Mungkin Sanusi hanya terperangkap kesesakan lalu lintas, terperangkap jam. Maksudnya benda ini tiada pun. Dalam artikel ini lagi, susulan laporan yang dibuat. Siasatan dijalankan mengikut Section 505 dalam kurungan B, Kanun Keseksaan dan Section 233, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Untuk pengetahuan ramai juga, pada Ahad lalu, ahli parlimen Alor Setar, Afnan Hamimi Taib Azamuddin, yang juga penceramah terakhir pada Perhimpunan Politik di Sungai Petani, memaklumkan orang ramai bahwa seorang tokoh politik di negeri itu dinasihatkan supaya tidak menghadiri majlis atas sebab keselamatan. Afnan mendakwa Menteri Besar Kedah dinasihatkan supaya tidak menghadiri perhimpunan itu kerana perangkap yang akan menahannya dan menyebabkan dia melakukan sesuatu yang tidak dijangka. Saya nak baca kertas ini yang tulis berita menyedihkan. Pagi tadi, Menteri Besar mesyuarat di KL, mesyuarat penting. Pada mesyuarat itu dibincang beberapa perkara penting, perkara besar katanya pada majlis itu. Nah, saudara-saudara, ahli parlimen Alor Setar, Afnan Hamimi, yaitu dari PAS, dari Perikatan Nasional. Dan polis juga telah akan menyiasat salah satu MP Kedah. Nah, adakah di sini jelas MP Kedah itu adalah MP dari PAS PN yang seperti dinyatakan di dalam artikel ini?
Ketua Polis Kedah Datuk Fisol Saleh berkata, setakat ini polis menerima 4 laporan berhubung kenyataan ahli parlimen terbabit melalui aplikasi media sosial. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Tuan-tuan dan puan, pilihan raya negeri yang bakal diadakan tidak lama lagi. Kita juga mendengar, kononnya ada dakwaan, ada kabar angin yang menyatakan bahwa calon pilihan raya negeri memberi uang RM200 kepada pihak polis ataupun kepada anggota polis. Adakah ini bermaksud uang sogokan ataupun rasuah? Nah, dalam sebuah artikel, ketika ditanya berkaitan dakwaan calon PRN di Terengganu memberi sogokan berjumlah RM200 kepada anggota polis, beliau berkata setakat ini tiada sebarang laporan diterima. Persoalannya, siapakah calon PRN di Terengganu yang memberi uang sogokan berjumlah RM200 itu? Adakah dari PAS PN ataupun parti yang lain? Nah, saudara-saudara, dalam sebuah artikel dari utusan.com, utusan Malaysia, PRN, SPRM terima 11 laporan salah laku. SPRM menerima 11 laporan salah laku berkaitan PRN sepanjang kempen. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, 2 laporan itu diterima di Ibu Pejabat SPRM, manakala 9 lagi di Pejabat Negeri. Kita akan meneliti setiap laporan tersebut sebelum melihat keperluan untuk menyiasat atau sebaliknya, katanya kepada pemberita. Dalam majlis tersebut, seramai 75 pegawai, kadet penguasa grade 41, tamat latihan kursus asas selama 9 bulan. Ketika ditanya berkaitan dakwaan calon PRN di Terengganu memberi sogokan berjumlah RM200 kepada anggota polis, beliau berkata setakat ini tiada sebarang laporan diterima. Kita juga tahu sebelum baru-baru ini SPRM membuat kenyataan mengesan 2 individu yang terlibat dengan penyelewengan, dan individu ini salah satunya adalah menantu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sendiri, dan seorang lagi adalah peguam. Namun dipercayai kedua-duanya telah keluar dari Malaysia. Dalam kenyataan yang lain, SPRM juga membuat kenyataan menantu Muhyiddin, peguam lari selepas disenarai wanted list. Nah, saudara-saudara, dalam artikel ini, dalam pada itu Azam menegaskan pihaknya boleh mengambil tindakan terhadap mana-mana kesalahan membabitkan sogokan atau uang atau pemberian uang di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya. Kita juga tahu pada pilihan raya umum ke-15, 1 ahli parlimen PAS telah dikosongkan kerusinya disebabkan kemenangan itu telah dibatalkan, dan ini juga berkaitan dengan rasuah. Saudara-saudara, dalam artikel ini PRN, SPRM terima 11 laporan salah laku. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.